أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 60 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري. Maksudnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, iman memiliki lebih daripada 60 cabang dan malu itu adalah sebahagian daripada iman. Riwayat Al-Bukhari. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Sesungguhnya, apabila seseorang mukmin melakukan suatu dosa, maka timbullah satu titik hitam di dalam hatinya. Jika ia bertaubat dan menjauhkan diri daripada dosa, serta memohon ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kembali bersihlah hatinya. Tetapi jika ia menambahkan dosa, maka hatinya akan bertambah hitam sehingga seluruhnya menjadi gelap. Hadis riwayat An-Nasa'i. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. 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 Astaghfirullah, innallah kana tawwaba.
أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر الله إن الله كان توابا. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Radio IKIM Inspirasi Inforia Islam, Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM, masih bersama Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya, kita berada di hari ini, hari Isnin 5 Julai 2021 bersamaan 24 Zulqaedah 1442 Hijriah. Dan hari Isnin, ayuh kita nak belajar hayati lagi apa tentang emosi diri kita. Ya, insya-Allah sebentar saja lagi kita akan bersama rancangan Vaksin Hati bersama yang berbahagia Tuan Ahmad Fazli Abdul Aziz, sudah dikenali dengan nama Tuan Fazli Aziz, kaunselor berdaftar dan pengasas bijak emosi. Iya, kita nak hayati bagaimana hati kita ini nak sesuaikan dengan perasaan, nak sesuaikan dengan jiwa kita, insya-Allah, dan pastinya akan dapat membina lagi emosi perasaan yang baik-baik. Ya, insya-Allah. Masih dengan komunikasi cinta, insya-Allah. Dan para pendengar, insya-Allah bersama Tuan Fazli dengan Vaksin Hati. Betul. Hayati sama-sama, jangan ke mana-mana, kekal bersama Radio IKIM. Jiwaku sepi karena kau tiada di sisi. Sunyi, hatiku sunyi tanpa kehadiranmu kasih. Doaku semoga dirimu
apakah persediaan kita? Tidak mahukah tuan-tuan dan puan-puan kalau Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kedudukan mulia di sisinya? Ayuh kita kejar redha Allah dengan melaksanakan ibadah korban tahun ini menerusi kempen mengejar pahala korban oleh Al-Khairi Korban dan Akikah. Daftar sekarang di www.kurbanasnaf.com. InsyaAllah pahala, kebaikan dan ganjaran yang banyak menanti anda. Saya ulang, daftar sekarang di www.kurbanasnaf.com. Usahawan, nak kembangkan perniagaan anda yang ada sekarang. Beyond kan ada? Dah bertahun-tahun bisnes tapi masih di tahap yang sama. Beyond kan ada? Sibuk dengan perniagaan sehingga tiada masa. Lebih menyedihkan, simpanan pun tiada. Beyond kan ada? Beyond nak kongsikan strategi perniagaan secara percuma. Macam mana nak keluar dari semua masalah ini? Layari seminarbusiness.com sekarang dan dapatkan akses kelas dalam talian bernilai RM297 secara percuma. Nak kembangkan perniagaan? Seminarbusiness.com. BYOND. Beyond kan ada. Nuraisa Kosmetik mesra wuduk Nuraisa Kosmetik mesra wuduk Nuraisa Makeup mudah dibersihkan pilihan ramai wanita Kosmetik mesra wuduk Nuraisa ramai wanita Kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Sayang, kita belum buat lagi akikah anak kita ni. Tapi mahal sangat. Sampai RM1,000 seekor. Nak buat majlis pun tak sesuai sekarang ni. Apa kata kita cuba akikahcenter.com? Akikah apa? akikahcenter.com. Online je. Ya, saya dah buka akikahcenter.com. Sembelihan di Mekah, dapat video rakaman sembelihan, siap ada sebut nama anak lagi. Harga pun RM499 je bang. Daftar cepat. Akikah apa tadi sayang? akikahcenter.com. Nak tahu tak ibadah apa yang paling Allah suka di Hari Raya Aidiladha? Solat? Sedekah? Betul lah tu tuan-tuan. Tapi ibadah yang paling Allah suka pada Hari Raya Aidiladha adalah berkorban. Nabi SAW pernah berpesan kepada kita bahawa tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari An-Nahar, yakni Hari Raya Aidiladha, yang lebih dicintai oleh Allah selain daripada menumpahkan darah, iaitu sembelihan korban. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi, anda dah rancang untuk berkorban pada tahun ini? Kami dari The Korban menawarkan pakej korban eksklusif di Tanah Suci Mekah dengan hanya RM499 sahaja. Bukan di Mekah je, The Korban juga membuka kepada semua untuk sama-sama membantu rakyat Palestin dengan berkorban di sana kerana nikmat daging korban hanya dapat dirasai setahun sekali sahaja oleh mereka. Bagi 500 peserta terawal, anda bakal menerima hadiah eksklusif dari Nailofa, iaitu 1 unit sajadah dan 2 unit tudung yang bernilai RM250. Kepada yang tidak berpeluang menjadi 500 peserta terawal, jangan bimbang. Anda juga akan menerima 1 box eksklusif dari The Haramain. Semua peserta juga bakal menerima video modul intensif syoknya solat oleh saya sendiri, Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri, yang bernilai RM450. Menarik kan? Jadi, tunggu apa lagi? Layari laman web kami di www.thekorban.my untuk mendaftar korban pada tahun ini. Klik-klik, dah korban. Jom raih redha Allah dengan berkorban. Wari-wari saya Radio IKIM kat Seremban 102.7 FM. Dengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama destinasi pada waktu ini bersama Munir Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya, syukur Alhamdulillah kita teruskan lagi bicara kita di setiap hari Isnin petang menerusi rancangan Vaksin Hati, dan untuk itu nak jemput sahabat pendengar untuk
sama-sama juga menonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Kita boleh sama-sama nak belajar lagi bagaimana untuk kita nak uruskan emosi kita bersama dengan tetamu kita, Mona. Dan apa bersedia di talian ketika ini? Ya, Alhamdulillah kita bersama pada waktu ini bersama yang berbahagia Tuan Ahmad Fazli Abdul Aziz atau Fazli Aziz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur. Semangatnya. Semangat sentiasa. Alhamdulillah. Masya Allah. Itulah. Kita nak ucapkan juga tahniah kepada Tuan Fazli Aziz atas penerbitan bukunya yang terbaru, Mona. Ya, Masya Allah, dua sekali main. Lepas habak main dua-dua. Itu kembar. Kan sebab simpan dia punya pengisian lama ni, simpan ni. Sekali keluar dua terus. Ambil kau. Itulah rezeki PKP ni. Betul. Alhamdulillah tuan reaksi dan juga respon sahabat yang dah pun dapatkan buku tersebut. Alhamdulillah kan, orang kata memberikan banyak panduan. Alhamdulillah. Dan sebenarnya kita di sini pun sama-sama nak membukakan juga modul daripada buku tuan untuk kita sama-sama boleh belajar di sini juga. Ya, insya-Allah. Dan untuk para pendengar, kita akan membawa secara langsung di FB Live IKIM FM pada waktu ini untuk pertanyaan soalan. Boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0129004004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Ya, betul. Untuk tajuk kita hari ini nak sambung lagi tentang komunikasi cinta. Tapi kita nak fokus sikit berkaitan dengan masa yang berkualiti. Komunikasi dan juga masa yang berkualiti. Jadi jom kita nak bincang juga macam mana persepsinya, Mona. Ya, betul. Untuk mukadimahnya, silakan tuan. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih DJ Mona, DJ Syafiq. Alhamdulillah. Hasil PKP lah yang beranak dua buku sekali lah. Bukan beranak apa, dua buku. Alhamdulillah. Sebab banyak isu yang timbul kan, sebab bila dalam masa PKP banyak aduan yang saya terima, banyak orang tanya panduan dan sebagainya. Dan pertamanya saya nak ucapkan permohonan maaf juga kepada sesiapa yang mesej saya tak sempat respon, tak sempat balas, yang saya tak sempat nak melayan lah. Sebab saya kalau saya nak layan saya nak jawab setiap soalan tu, saya mesti ada masa yang betul-betul berkualiti. Sebab kalau saya tak sempat, memang saya tak tengok terus. Jadi kalau tak, nanti saya tanya-tanya tu hilang kan. Jadi itulah yang tak mungkin ada yang saya tak respon. Tapi saya nak cerita hasil daripada soalan-soalan yang ditanya tadi, terhasillah buku ini. Sebab ada orang selalu bertanya kan berkenaan dengan cinta ni, pasal cinta. Sebab tu cinta ni memang perisa terbaik rumah tangga, tetapi dia hanya perisa. Tapi kalau bahan asasnya tidak ada, apa dia bahan asasnya? Tanggungjawab, amanah, menunaikan hak, nafkah, kan? Jadi kalau tidak ada yang itu pun juga sebenarnya rumah tangga akan bermasalah. Hari ini kita nak fokus kembali berkenaan dengan komunikasi cinta, sebab kita nak menambahkan perasaan cinta dalam rumah tangga. Isunya bukan tentang masa, isunya bukan tentang dah lama kahwin mesti dia. Kalau kita tengok ada pasangan tu umur dah 50-60 tahun kan, dia dah kahwin dah 30 tahun, mesti dia masih sangat mencintai antara satu sama lain. Saya kata tak, belum tentu. Belum tentu. Sebab ada orang yang masih bertahan dalam rumah tangga walaupun tanpa cinta. Kan? Jadi sebab itu bila kita cerita tentang komunikasi cinta ni adalah bagaimana cara untuk kita membugar perasaan tersebut. Wa ima apa jua umur perkahwinan anda. Kan? Dan minggu lepas kita dah bercerita berkenaan komunikasi cinta ni, kita fokus kepada 5 love language ni. Kita fokus kepada word of affirmation, iaitu ungkapan. Minggu lepas memang kita fokus kepada ungkapan ni, kita fokus pada cerita. Tapi ada yang mungkin respon, dia kata begini DJ Syafiq, DJ Mona, dia kata saya tak macam tu pun, saya kalau suami saya ucap macam tu pun saya tak rasa sangat. Tak apa, sebab ada 4 lagi sebenarnya yang berkait. Maknanya kita tak semestinya nombor 1. Sebab tu ada orang yang bila diucapkan perasaan cinta, emosinya bertambah. Ada orang yang bila suami ucap macam tu, dia tak rasa apa-apa. Dia rasa biasa je lah. Alah, biasa je, nak tengok TV lah tu, nak tengok drama tu. Pick up line. Pick up line. Dia tak rasa sangat, dia tak kisah. Tetapi kita tengok pula ada yang lain dia kena tak. Jadi hari ni kita nak bincang berkenaan dengan
masa berkualiti. Masa berkualiti. Sebab masa berkualiti ni antara salah satu komponen yang penting dalam 5 love language ni. Cuma saya nak pesan begini, saya nak ajak para penonton sekalian, para pendengar sekalian untuk melihat kenapa pentingnya 5 love language ni. Sebab dia begini, emosi cinta ni, kalau siapa masih ingat kalau episod yang dulu kita ada pernah bercerita tentang akaun cinta. Akaun cinta, perasaan emosi cinta ni dia macam ibarat dia ibarat satu akaun bank dalam bank cinta dalam badan kita. Orang yang pasangan kita, dia ada akaun dia dalam bank kita. Jadi contoh suami kita ataupun isteri kita, bila dia buat sesuatu yang kita suka dan benda tu akan menyebabkan perasaan tu bertambah. Jadi apa akan berlaku pada akaun tersebut? Nilai akaun tu akan bertambah. Dia macam seolah berlaku deposit. Deposit kan. Okey. Jadi akaun tu bertambah. Jadi nilai bakinya bertambah. Kan? Tapi bila pasangan kita buat sesuatu yang kita tak suka, dia seolah berlaku withdrawal. Macam keluar duit lah daripada bank ATM tu, keluarkan duit. So nilai bakinya akan menyusut. Jadi sebab itu love language ni adalah sesuatu cuma bagaimana caranya. Jadi love language adalah salah satu caranya untuk kita menambahkan deposit tu. Supaya masuk. Jadi hari ni kita akan fokus pada kualiti masa. Dan cakap tentang kualiti masa ni, sebenarnya kita spend masa bersama. Takkan spend masa pun boleh meningkatkan emosi cinta. Dia macam ni, bila ada orang, contoh kan, ada orang, saya bagi contoh macam ni, anda hari ni katakanlah hari ni adalah anniversary anda. Anniversary yang ke-34 lah contoh. Kita terlalu panjang, kita ambil yang muda sikit. Anniversary yang ke-5 lah. Yang ke-5 kan. Bayangkan suami anda sanggup bercuti selama seminggu untuk duduk di rumah bersama dengan anda. Wow. Apa perasaan? Wow, saya yang wow. Okey, maknanya DJ Mona saya dah tahu dah DJ Mona punya love language. Okay. Maknanya dia sebab salah satu ekspresi, maknanya bila pasangan kita sanggup cuti untuk kita, sanggup spend masa untuk kita, maka itulah sesuatu yang menyebabkan perasaan cinta itu bertambah. Kan? Seolah-olah macam ada pengorbanan yang dilakukan. Okey, baik. Cuba bila kita sebut tentang masa, dia kena tengok dua benda. Pertama, luangkan masa. Tetapi yang kedua yang kita nak kena tengok adalah undivided attention, perhatian yang diberikan semasa-masa tu. Jadi maknanya kita bercerita tentang memberi masa. Bukan sekadar memberi masa, tetapi bagaimana cara kita spendkan masa tu bersama. Yang ni kita akan hurai nantilah, maknanya apa benda yang kita cadang yang kita boleh buat untuk spend masa bersama-sama lah. Cuma saya nak cerita di sini adalah bila spend masa bersama ni secara berkualiti, ianya akan mendekatkan kita dengan pasangan. Kan? Jadi sebab itu penting untuk kita memberikan perhatian kan. Bayangkan macam ni. Katakanlah suami tengah pegang handphone. Kita tahu dia buat bisnes online, tengah pegang handphone tu, tengah buat marketing, kita tahu kan. Tapi kita tengah ada masalah ni, kita nak cerita dekat suami kita kan. Jadi kita duduk dekat dia, abang, saya tak tahu nak buat macam mana kan. Suami tengah buat benda penting dan kita tahu dia tengah buat benda penting. Cuba bayangkan kan. Tapi tiba-tiba dia pandang muka kita. Oh ya ke yang? Apa berlaku? Dia letak handphone dia, terus dia menghadap kita. Cerita kat abang. Cerita. Contoh. Ni lagi wow. Ni lagi wow. Cik Fazli ni macam drama sangat. Mana ada lelaki sekarang buat macam tu? Ada. Sebab tu benda ni kita belajar. Benda ni kita kena orang kata apa, budayakan. So tapi bila sebelum kita rehat kan, bila DJ Mona kata wow, bermakna itu sesuatu yang besar pada seorang wanita. Walaupun kita lelaki, kita rasa macam alah, biasa kot, tak ada apa lah kot. Tapi itulah love language seseorang. Ada orang bila suami buat macam tu, dia rasa berbunga sangat hati dia. Ada orang mungkin, ada isteri yang mungkin rasa biasa. Ini kita akan bincang nanti macam mana kita nak menggunakan kualiti masa ni secara impactful bersama, insyaAllah. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Okey, dah tamat dah.
Terima Memang kasih betul rehat tu. DJ Fazli. Itulah DJ Fazli. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih atas pencerahan, dan untuk waktu ini kita berehat seketika. Para pendengar boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-2904-004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Berehat seketika, kembali selepas ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung dengan-Mu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Vaksin Hati. Iya, betul. Kita masih lagi bersama dengan tetamu kita di talian ketika ini, iaitu Tuan Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas bijak emosi. Kita sama-sama nak membincangkan dengan tajuk kita hari ini, iaitu komunikasi cinta masa berkualiti. Dan untuk kita nak tahu bagaimana masa berkualiti itu akan lagi merapatkan antara kita suami isteri, bagaimana? Tuan, silakan. Okey, tak tiba-tiba lampu ni mati pula. Jadi mengejar sekejap. Baik, tuan-tuan sekalian, bila kita bincang tentang komunikasi cinta dan kita fokus kepada kualiti masa kan. Jadi antara yang perlu kita tengok, cuba tengok sejenak kan, cuba kita imbas sejenak. Saya rasa kita dengan pasangan kita ada banyak masa yang kita bersama, kan? Tapi kenapa masa itu tidak memberikan impact pada kita? Kan, walaupun kita duduk bersama, walaupun kita pergi bercuti bersama, walaupun kita duduk berdepan-depan tengok TV sama-sama, tapi kenapa ianya tidak memberi kesan kepada emosi kita, perasaan kita? Kerana ianya tidak di-spend berkualiti. Apa maksud berkualiti? Maknanya cara yang kita spend tadi, cara yang kita luangkan masa tadi, cara tersebut menyebabkan perasaan tu bertambah terbogar emosinya. Okey, jadi bagaimana caranya? Okey, saya akan kongsikan beberapa tips dan juga beberapa teknik lah. Jadi yang pertama adalah apa saja yang kita buat, tolong jaga pertama eye contact. Eye contact. Khususnya waktu kita bercakap lah. Eye contact. Kenapa? Sebab eye contact ni dia pintu kepada, kita kata sebagai pintu masuk kepada emosi tadi. Kan, contohlah kalau saya bercakap dengan anda semua kan, saya tak pandang pun kamera, apa berlaku pada penonton. Kan? Jadi dia akan hilang dia akan hilang petanda ataupun signal bahawa kita sedang memberikan perhatian. Pasangan kita sedang memberikan perhatian pada kita. Kan, kita bercakap dengan orang pun kita nak tahu macam mana kita nak tahu orang tu dengar atau tidak. Eye contact lah. Ya kan? Eye contact. Kalau tanpa eye contact, kita kalau contoh kita ada kawan-kawan kan tengah bersembang, kita sampai turn kita nak bercakap ni, tapi kawan-kawan kita macam tak tengok kita. Apa kita buat? Kita tepuk bahu dia.
kan? Tepuk pak apa ni kau tahu tak pasal ni? Baru cakap. Sebab apa? Kita nak dapatkan signal bahawa dia sedang mendengar. Bagaimana? Dengan eye contact. Kan? Dengan eye contact tadi. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, bayangkan sebab itu saya suka bagi contoh macam ni kan. Contohkan husband tengah stres. Tengah stres kan. Kemudian dia duduk dekat meja kan, dekat laptop, tengah buat kerja, lepas tu tangan pun tengah pegang dahi, dia termenung. Macam mana nak buat, macam mengeluh sikit. Isteri datang. Kan? Abang okey tak? Kan? Dan dia pandang kita dan kita pandang dia. Okey. Tapi itulah, susah lah. Kan? Nampak tak? Perbincangan yang simple tetapi impactful dari segi emosi. Kenapa? Ada eye contact. Dia pandang kita pandang dia. Kan? Kenapa orang perempuan rasa tak didengari? Salah satu sebabnya bila tak ada eye contact lah. Ya kan? Tengah-tengah bercakap tapi suami tengok handphone. Abang saya ada masalah ni. Tengok handphone. Apa dia? Cakap lah. Tengah tengok handphone. Kan? Apa dia? Itulah saya punya ni. Saya punya supplier tipu saya. Tak apalah tu, biasa tu bisnes. Macam tu je. Kan? Saya rasa kalau macam tu, bercakap kalau macam tu responnya, baik tengok YouTube. Kan? Baik tengok YouTube, tengok motivator daripada YouTube tu kan, motivasi daripada YouTube. Rasa lebih kurang kan, sebab yang hebat bila kita bercakap depan-depan ni adalah interaksi. Ada respon balas. Okay. So itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, adalah mendengar dengan aktif. Spend masa ni dia akan rasa berkualiti apabila kita mendengar dengan aktif terhadap pasangan. Apa maksud dengar dengan aktif? Dia macam ni, bahasa mudah ni, saya suka simpulkan dengan bahasa yang mudah. Bila kita bercakap dengan pasangan kita tu dia boleh cerita balik apa yang kita cerita pada dia. Itu tanda faham lah tu. Kan? Maknanya kalau kita cerita satu isu, suami kita ataupun isteri kita, dia boleh cerita balik dengan bahasa dia. Isu tersebut. Itu tanda dia faham lah tu. Kan? Tapi kalau contoh kita bercerita tentang masalah dengan sistem Facebook kan, algoritma Facebook jadi masalah gitu gini kan. Tiba-tiba bila dia cerita balik, abang cerita pasal masakan tu, apa kaitannya? Kan? Bila tak ada kaitan, nampak dia tak faham lah. Okay. So sebab itu dengar dengan aktif yang pertama, kita akan, yang penting itu tanda faham lah. Jadi bagaimana nak buat? Maksudnya bila kita mendengar pasangan kita bercakap, kita kena ada niat. Niat apa? Niat untuk faham. Niat untuk faham. So bila tidak ada niat untuk faham, itu yang dengar pun tak sambil lewat. Tapi bila kita niat, ya Allah aku nak dengar ni, kan, nak dengar dengan faham ni, apa masalah isteri aku nak tolong dia, kan, ataupun ya Allah aku nak dengar isteri suami aku ni masalah ni, aku nak dengar supaya aku faham, supaya aku boleh bantu dia, kan. Barulah pendengaran tu akan jadi fokus, dia akan jadi pendengaran yang berkualiti. Okay, bagaimana cara untuk nak menjadikan pendengaran tu berkualiti? Tanya soalan yang betul. Nak tanya soalan yang betul, nak respon dengan cara yang betul, dia kena faham dulu cerita dia. Jadi bila pasangan kita boleh tanya soalan yang betul, align dengan cerita kita tu, kan, dengan perkongsian kita tu, bermakna dia faham, dia dengar dengan aktif lah. Kan? Benda ni very powerful. Kenapa orang sanggup bayar datang jumpa kaunselor? Kan? Saya nak cerita sikit. Padahal kerja kaunselor mendengar je. Tapi saya nak cerita, powerful dia mendengar, dia boleh bantu mengurus emosi, dia boleh bantu mengubah emosi dengan mendengar. Nanti kita buat episod lain lah, khusus pasal dengar saja kan. Okay. Dan yang masih lagi mendengar berkualiti ni adalah satu lagi, bila kita mendengar contoh dalam apa-apa isu, ini duduk bersama, masa kita ni masih lagi termasuk dalam kualiti masa bersama, kan. Apa lagi, bila kita bercakap dengan pasangan kita atau pasangan kita bercerita pada kita, jangan cepat-cepat nak bagi nasihat. Kita ni kadang-kadang suka jadi motivator tak berbayar ni. Orang tak request pun kita jadi kan. Abang tak tahu macam mana nak selesaikan masalah ni. Abang tak tahulah. Itulah abang, saya dah cakap, abang sebenarnya, abang ni kena jadi orang yang positif. Tiba-tiba kawan tu dah tengah stres kan. Jadi so pada saya nasihat ni dia cantik tu bila kita dapat beri dalam keadaan yang baik. Apa contoh keadaan yang baik? Apabila kita diminta, yang macam mana nak buat, abang tak tahu dah cara. Masa tu bagilah nasihat, bagilah pandangan, bagilah buah fikiran. Sama juga suami dan isteri pun. Kadang-kadang kawan, sebab saya banyak juga isu kan,
suami rasa isteri rasa dia tak difahami. Kenapa dia cerita masalah kat pejabat, suami terus nak bagi solusi. Kan? Padahal yang nak diperlukan seorang isteri tu hanya mendengar saja. Kan? Ayang abang tak tahulah yang ayang kembali. Abang ayang tak tahulah. Sayang tak tahulah abang. Bos sayang tu asyik bagi kerja kat sayang je kan. Kerja orang lain pun bagi kat sayang kan. Abang sayang rasa macam stres sangat, tak tahu nak buat macam mana. Suami pun tengok bagi nasihat. Apa dia? Awak sebenarnya saya pun sayangkan awak. Jadi awak berhenti kerja dah, senang. Saya boleh tanggung. Terus bagi solusi dia lah. Kan? Jadi isteri pun marah balik, kata abang ni dengarlah dulu. Kan? Sebab apa? Sebab dia tidak memahami. Sebab tidak memahami kerana apa? Kerana pada masa itu dia hanya nak meluah saja. Kan? Supaya emosinya stabil. Okey, baik. Cerita ni banyak juga, panjang ni. Okey, baik. Yang ketiga, tuan-tuan sekalian, dalam keadaan sekarang, antara benda yang paling penting yang kita tak boleh nafikan, kita kena hadkan teknologi. Okey. Hadkan penggunaan gadget. Kena ada waktu kualiti bersama. Sama ada suami isteri atau keluarga. Kena ada zone-zone dalam rumah, zone tanpa gadget. Ataupun kalau rumah sempit tak apalah nak buat macam mana kan. Tapi kalau rumah tu besar, buat zone-zone tanpa gadget. Antaranya meja makan jangan ada gadget. Ya kan? Sebab kalau tidak, memang kita akan, ialah bila ada gadget ni tuan sekalian, kerja takkan habis. Marketing, apatah lagi bila buat marketing kan, bila sale tengah naik lagi dah tengah gila nak buat. Kan? Jadi benda tu tak berkesudahan. Bila tak berkesudahan, kita akan mengorbankan mereka yang ada di sekeliling kita. Hanya kan semata-mata kerana kita duk fokus pada benda lain. So buat satu dalam bahasa hadkan teknologi. Maknanya sama ada dari segi zone, sama ada dari segi waktu, mesti ada. Baik, yang keempat, apa dia? Ini antara yang penting juga. Kena ada aktiviti bersama. Aktiviti bersama. Aktiviti bersama ni saya rasa semua orang dah tahu. Tapi cuma tak buat je. Kan? Saya nak ambil satu contoh. Saya nak ambil satu contoh yang kita kata dia macam ni. Isu curang ni kadang-kadang dia bukan terdiri daripada orang yang memang curang, orang memang yang jahat. Tidak. Kadang-kadang dia terjadi kepada orang-orang yang baik. Tapi sebab mungkin ada masalah rumah tangga, tiba-tiba di pejabat. Tiba-tiba di pejabat kan, dia ada rakan sekerja yang dia selalu spend masa bersama. Spend masa ni bukannya kadang-kadang pergi santai-santai, tidak. Buat kerja bersama ni. Sebab tu spend masa ni penting. Spend masa ni dia bila buat bekerja bersama kan, katakan dia ada satu projek, nak siapkan paperwork tu bukan senang, susah kan, tetapi dia buat bersama dengan partner dia ni. Buat akhirnya susah. Bila susah tu mengadulah, macam mana kita nak buat ni kan. Kemudian berjaya. Proses tu daripada berusaha sampai berjaya tu, macam-macam emosi ada dalam tu. Jadi bila macam-macam emosi ada dalam tu, ada kebersamaan dalam tu, emotional attachment makin lekat dan makin kuat. Itu yang cinta boleh beralih arah tu. Banyak lagi yang kita nak tahu tentang masa berkualiti ni sebenarnya. Dan untuk waktu ini, Tuan Fazli dan para pendengar, kita berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Para pendengar, hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Ya, kita berehat seketika, kembali selepas ni, kekal bersama Radio IKIM. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, inspirasi inforia Islami. Kita lupa bahawa apabila tiba saat, Allah akan menjemput kita kembali bertemu dengannya. Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat manja. Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang aman tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, marilah balik, kata Allah. Baliklah kamu bertemu dengannya dalam keadaan engkau reda balik, lagi diredai. Siapa yang reda? Kita balik. Siapa yang meredai kita? Allah yang menanti.
Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah. Masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini. Masih bersama rancangan Vaksin Hati. Ya, di talian kita masih lagi dengan tetamu kita iaitu Tuan Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas bijak emosi, dan kita dapat juga beberapa respon maklum balas dari pendengar kita. Ya, betul. Ada satu yang menghantar di WhatsApp konti pada waktu ini. Katanya Alhamdulillah seronok mendengar kupasan IKIM kali ini berkaitan 5 love language tentang kualiti masa. Alhamdulillah di awal perkahwinan 7 tahun lepas isteri ada berkongsi tentang 5 bahasa cinta ini dan kami sama-sama praktis, sangat membantu kami untuk merapatkan hubungan cinta kerana kita boleh gunakan ke-5 bahasa serentak sesuai dengan keperluan pasangan kita itu. Bila kita beri gaya bahasa cinta yang tepat, insya-Allah hubungan sentiasa membahagiakan. Alhamdulillah katanya. Itu dia kan. Alhamdulillah. Guna teknik dan juga caranya supaya antara kita akan ada kasih sayang dan juga faham memahami antara satu sama lain. Insya-Allah. Dan untuk waktu ini kita sambung kembali bersama Tuan Fazli. Silakan. Baik, terima kasih DJ Mona dan juga DJ Syafiq. Saya nak sambung sikit lagi aktiviti yang bersama ni. Kita memang kena ada satu aktiviti sebab macam saya cerita tadilah, kisah yang berlaku di pejabat tu sebenarnya apabila ada masa bersama, di spend bersama melalui pelbagai emosi. Jadi dia sebenarnya boleh merapatkan hubungan, emotional attachment makin kuat. So sebenarnya dengan pasangan halal sebenarnya sebab tu kena banyak aktiviti bersama. Hari ni sebenarnya kalau kita tengok walaupun duduk serumah tapi aktivitinya tidak ada aktiviti yang sama. Jadi sebab tu kita kena rancang dan kena buat sesuatu lah. Apa aktiviti yang boleh dibuat? Banyak sebenarnya. Antaranya kalau boleh carilah, tak semestinya selalu kan. Tak semestinya sentiasa. Seminggu sekali buatlah masak bersama. Kan? Walaupun mungkin masak Maggi je bersama-sama tak apalah. Kan? Tapi yang penting duduk di dapur, seorang tolong basuh sayur, seorang tolong potong-potong kan. Tak apalah. Biasanya masuk kacau je. Biasanya masuk kacau je kan. Biasanya masuk macam supervisor, dia tengok ni belum lagi, yang ni dah okey dah. Jadi benda tu memang kena ada salah satu lah. Ini contoh lah. Dan yang kedua, antara aktiviti yang boleh dibuat, yang ini sebagai keluarga, sebuah keluarga Muslim, sebagai suami isteri Muslim, please tolong budayakan semayang jemaah, solat jemaah dalam keluarga. Yang ini mesti ada. Kan? Mesti ada. Sebab ini salah satu cara kita nak ikat hati kita bersama dengan keluarga, dengan pasangan kita. Kan? Bayangkan contoh isteri nak marah macam mana suami, tetap suami jadi imam kat depan. Dia tak ada tiba-tiba kan abang ni tak bagus betul, biasa jadi imam duduk belakang. Tak ada. Tak ada. Dan bayangkan dalam solat jemaah apa akan berlaku? Luahan emosi kita dengan Allah, kan, mengadu pasal suami, mengadulah. Walaupun dia imam kan, berarti mengadu dia, ya Allah, suami aku ni macam ni, ya Allah, lembutkanlah hati dia. Kan? Suami pula mungkin dia ada buat salah. Kan, tapi dia kata dalam aku buat salah ni pun aku jadi imam lagi kepada isteri aku. Aku tak layak jadi imam. Kan? Tapi itu tandanya keinsafan. Kan? Kalau kita rasa aku memang layak, itu memang ada masalah, aku memang orang baik. Jangan rasa macam tu. Siapa yang ada rasa macam tu bermasalah sebenarnya. Kan? Jadi dalam solat dia rasa macam, ya Allah, apa ni isteri aku banyak buat salah, aku banyak buat silap dengan isteri aku, kan, ya Allah. Jadi bantulah aku untuk membetulkan kesilapan. Dalam doa tu juga. Kan? Dan bayangkan selepas itu bila berdoa pula bersama-sama. Kan? Isteri, suami nak tegur isteri dalam solat ni memang sangat bagus. Bukan dalam solat, dalam doa. Kan, dalam solat batal lah semayang kan. dalam doa kan. Ya Allah, kami mendirikan rumah tangga ni kerana kasih dan cintakan-Mu, ya Allah. Kami mendirikan rumah tangga, ya Allah, kerana sayangkan-Mu, ya Allah. Kerana menurut segala suruhan-Mu. Maka ya Allah, rapatkanlah hati kami. Perbetulkanlah kesalahan kami, ya Allah. Ya Allah, ada perkara-perkara yang dibuat oleh isteriku yang aku tak suka, ya Allah, Kau perbetulkanlah, ya Allah. Kan? Ya Allah, ada perkara yang aku buat yang isteri aku tak suka, ya Allah, Kau betulkanlah, ya Allah. Bantulah aku memperbetulkan. Cantik kan doa tu. Bila dalam doa tu masing-masing isteri, suami doa sama-sama sebab nak capai kebahagiaan tu bersama. Dan dalam doa, dan yang lepas lagi doa, salam cium tangan. Bergaduh macam mana, salam cium tangan. Maknanya dia macam ni. Sebab kita kena ingat, bila bergaduh kita tak nak bersentuh. Kan? Tak nak bersentuh. Kan?
Sebab tu asing, duduk pun asing, tempat tidur pun asing. Tapi bila dalam solat, terpaksa salam lah. Tapi kalau dah merasuk sangat, dah merajuk sangat, salah pun tak nak tu terusnya kan. Tapi biasanya orang akan paksa diri juga. Walaupun salam pun macam salam pun tak sentuh pun hidung tu kat tangan suami tu kan. Suami betul tarikkan contoh. Tetapi at least dia bersentuhan dari segi sentuhan fizikal. Jadi insya-Allah masih lagi ada ruang dan peluang untuk kita perbaiki. Okey. Baik. Apa lagi aktiviti bersama? Banyak hobi boleh buat secara bersama. Ajaklah kalau suami suka apa? Suka main badminton, ajaklah isteri main badminton sekali. Kan? Isteri suka apa? Suka mengemas. Hobi saya mengemas rumah contoh. Ajaklah suami sama-sama. Jadi suami sebagai suami yang baik, dia akan bantu sama-sama mengemas rumah. Kan? Jadi itulah kebersamaan itu penting lah. Dan yang terakhir adalah sentiasa ada di saat senang dan susah. Kan? Ini quality time. Maknanya contoh di saat isteri tengah down, tengah rasa kecewa, kita kena sebagai suami, kita kena pastikan kita ada di saat itu. Tapi kalau PJJ nak buat macam mana, tak apalah, kita buat secara online. Tanya khabar selalu, mesej selalu, video call kalau boleh. Kan? Wallahualam. Saya ingat nak respon pada soalan dalam baki masa yang ada, insyaAllah. Boleh. Okey, kita semua sama juga untuk tinjau soalan dan juga pertanyaan di talian Facebook IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Tak lupa juga di talian WhatsApp konti 011-2904-004. Ada sahabat kita ni, Nur Azlina, berikan sedikit soalan dan katanya, Ustaz, boleh tak bagi vaksin untuk suami saya sikit ni? Sebab kadang-kadang isteri dah sangat penat katanya. Okey, katanya soalan di sini, suami tak faham kita buat kerja online ni macam mana ni, tuan. Dan kadang-kadang kita suri rumah ni banyak kerja nak buat, dari kemas rumah, nak masak, kadang-kadang nak balas WhatsApp, nak post produk. Okey, macam mana Ustaz nak bagi faham, memahami? Kadang-kadang kita baru je duduk nak reply WhatsApp, kan dah ada yang tak kena. Silakan tuan. Okey. Saya sebenarnya ada pengalaman sebenarnya dalam keadaan begini. Pengalaman saya sendiri pun ada lah. Saya dulu pun isteri saya buat bisnes online sebelum ini. Dia pernah masa jual baju apa semua kan. Jadi saya memang masa tu kita pun tengah sibuk, jadi kita tak ambil tahu langsung lah. Jadi kadang-kadang bila kita tak ambil tahu langsung, dan bila kita balik kita nak quality time, tapi pada masa itu dia tengah sibuk. Jadi kita rasa macam, apa dia tak nak spend masa dengan saya ke kan? Maksudnya seolah macam tu lah kita fikir kan. Tapi kadang-kadang sampai tahap kita rasa macam geram tau. Tapi bila saya cuba untuk memahami situasi, bila saya duduk balik, patutlah kan, benda ni nak kena ni, benda ni nak kena susun, benda ni nak kena buat. Maknanya selagi tak settle, customer duk follow up ni. Customer duk follow up bila dah post ke belum kan. Kan silap-silap viral pula kan. Jadi daripada situ pun saya faham, okey, maknanya benda ni bukan mudah. Okay. So apa yang saya nak tarik perbincangan ni adalah nak menjawab pada soalan ini. Kadang-kadang suami tak faham bukan kerana dia tak nak faham, tetapi dia tidak dibantu untuk memahami. Jadi sebagai isteri, ini pandangan saya lah, dalam soalan yang ringkas saya tak tahu maklumat detail. So pada pandangan saya, kita kena bantu suami kita untuk faham keadaan kita. Macam mana? Mintalah tolong suami, bang tolong kejap ni. Sambil tu cerita lah. Bang, ni benda ni saya nak kena post ke sini, ni nak kena ada packing, ada banyak lagi urusan apa semua kan. Itu satulah, maknanya kita bantu dia. Jadi suami pun okey, macam ni, barulah dia nampak sikit gambaran kita kan. Kadang-kadang kita tak tahu isteri kita punya buat kerja, dia punya income dia, ya Allah, lagi dahsyat income kita tak tahu kan. Jadi bila dah tolong baru tahu, Allahu Akbar kan. Jadi barulah kita rasa macam seronok. Sebab setengah suami, kenapa dia rasa macam isteri tak bagi masa dekat dia? Sebab dia rasa aktiviti yang isteri buat tu tidak ada hasil ataupun kurang berhasil kan. Contoh nampak macam sibuk tapi duit tak ada contoh. Tapi bila isteri tu dia boleh spend, bayar benda tu, belanja benda ni, makanan semua dia cover, belanja dapur semua dia, suami pun rasa macam bagus juga ni kan? Dah nampak hasil kan. Bantu ringankan beban keluarga juga. Jadi barulah nampak kebersamaan kat situ. Jadi yang ketiga pula untuk bantu lagi tadi, pertama kita bagi bantu suami untuk faham, yang kedua tunjukkan hasil lah, dan yang ketiga nak tak nak memang untuk bantu dia memahami, kita kena plan juga sebenarnya.
waktu kita bekerja. Memang bisnes online ni memang kita cakap sebab dia tak menentu. Buka office 24 hours. Tapi kita yang sebenarnya kena tentukan waktu bekerja tu sampai pukul berapa. Jadi itulah. Jadi wallahu a'lam. Okey, seterusnya dari Fatin Nabila Abdul Razak, itu Facebooknya, bertanya, Tuan, bagaimana nak atasi masalah pasangan overthinking? Terlebih-lebih memikir ke? Macam mana ni, Tuan? Silakan, Tuan. Overthinking ni, especially kalau pasangan ni, biasanya overthinking ni ada beberapa sudut lah. Ini kebiasaan lah. Cemburu ke? Biasanya macam tu lah. Overthinking, kalau suami overthinking, kalau isteri overthinking terhadap suami ni, kemungkinan dia bimbang, takut ada orang lain buat kerja ke, buat apa kan. Ataupun kalau yang isteri, suami overthinking kat isteri pun mungkin sebab isu-isu yang macam tu lah, cemburu lah. Pertama, saya nak ajak sama-sama sebagai seorang Muslim untuk kita fasta'iz billah. Maka kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa? Bacalah a'udzubillah. Setiap kali overthinking, bacalah a'udzubillah. Sebab apa kita takut? Kita takut sebenarnya overthinking tu datang adalah hasil daripada bisikan syaitan. Dia besarkan lagi emosi tu. Dia akan besarkan rasa macam Allah, geram ni, kenapa ni. Sebab bila kita macam ni, dia bermula dengan berfikiran negatif, bersangka-sangka. Dia mula dengan bersangka-sangka, maka akan timbul pemikiran negatif. Kan? Bila bersangka-sangka ni, betul ke ni? Betul. Dia akan persoalkan. Kan? Kemudian bila ada sesuatu keadaan yang berlaku, dia akan mencari bukti. Contoh, bila dia kata mesti ada orang lain, bila dah ada kata mesti tu, dia akan cari bukti. Jadi dia akan kumpul semua bukti-bukti yang menunjukkan mesti, sedangkan banyak lagi bukti-bukti lain yang menunjukkan tidak. Dia tak ambil lah. Sebab apa? Cara berfikir. Okey, baik. Jadi berbalik kepada cerita tadi, maknanya untuk mengelak overthinking, pertama, itulah satu. Yang kedua, pause button. Pause button. Maknanya setiap bila overthinking, pause kejap. Okay, pause. Kan? Tanya soalan, kenapa aku fikir macam ni? Kenapa aku fikir macam ni? Yang kedua, perlukah aku fikir macam ni? Ketiga, kan? Apa yang aku dapat bila aku fikir macam ni? Tanya 3 soalan tu. Sebab apa? Kita nak tune downkan emosi tadi, supaya rasional kita naik. Kan? Jadi kita tanya soalan, kenapa aku perlu fikir macam ni? Kenapa aku fikir macam ni? Kan? Ini tip ringkas lah. Dan yang ketiga, bila dah pause button tadi, apa yang boleh dibuat, alihkan, buat kerja lain. Pergi fokus pada isu lain, pergi buat kerja lain. Okey, adakah dia akan menyelesaikan masalah? Belum tentu. Tetapi at least pada ketika itu kita reda dan kita rasa tenang sedikit. Okey. Melainkan kita nak selesaikan isu tersebut, kena tengok pada root cause dia. Wallahu a'lam. InsyaAllah, itu dia kalau kita berbincang ni, Tuan, saya kira memang akan terus kita mendapat persoalan-persoalan. Namun sahabat-sahabat kita yang dah hantar soalan, kalau ada yang kita masih lagi belum menjawab, insyaAllah kita akan cuba dapat menjawab pada pertemuan yang akan datang. Sebab apa, Tuan? Masa kita dah hampir terhad, nak sampai di pertemuan dah sekejap ni, masa berlalu. Minta kata menerbit panjang sikit boleh tak? Itulah rezeki hari ni. Tak boleh banyak-banyak. Okey, nanti kita bincang lagi tu. Praktiskan apa yang ada sekarang ni. InsyaAllah. Terlebih dahulu. Dan untuk waktu ini tinggal sedikit masa lagi untuk seringkasnya untuk petang ini, kesimpulan, silakan. Ya, Tuan. Baik, para pendengar sekalian, para penonton sekalian, itu hari ini kita bincang salah satu komunikasi cinta, itu masa berkualiti. Sebenarnya kalau kita tengok balik, masa berkualiti ni dia bukan cerita tentang berapa banyak masa, berapa mahal kita belanja untuk mendapatkan masa, dan apa aktiviti yang kita buat untuk mendapatkan masa. Sebenarnya yang paling penting, dia bukan 3 benda tu. Yang paling penting adalah fokus dan juga perhatian yang kita berikan sepenuhnya pada pasangan kita. Kan? Dia bukan kuantiti. Jadi katakan 5 minit yang sangat powerful, lebih bermakna daripada 1 hari yang duduk bersama tapi tidak ada aktiviti yang dilakukan bersama. Sebab itu sama-sama kita manfaatkan pasangan kita. Sebab macam inilah, pasangan kita ni, kita tak tahu dia akan bersama dengan kita sampai bila. Kan? Mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin sampai 20 tahun akan datang, kita tak tahu. Jadi
kita semaikan segala memori indah bersama dengan pasangan kita pada saat ini, waktu ini, ketika ini. Wallahu a'lam. Amin, insya-Allah. Apa jua masa ataupun saat sekalipun yang kita duduk bersama dengan pasangan, keluarga kita, maka itulah orang kata satu waktu yang paling berharga buat kita semua, dan jadikanlah ianya sebagai satu penawar kepada kita, menguatkan lagi keluarga kita. Sebab apa, Mona? Kita pernah berbincang sebelum ini bersama dengan Tuan kan, kalau seorang kita ini hebat sekali mana sekalipun, ia datang daripada keluarga yang sangat hebat dan juga pasangan yang saling menghargai antara kita, insya-Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Di akhir ni terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Fazli Aziz. Tuan, insya-Allah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anda yang tonton di Facebook Live IKIM FM yang juga sudi hantarkan pertanyaan, persoalan kepada kita. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di hari dan juga waktu yang sama menerusi rancangan Vaksin Hati yang kita bawakan kepada anda di setiap hari Isnin petang. Ya, dan para pendengar terus setia bersama kami hanya di Radio IKIM. Penyampai berkaliber. Salam wa rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengisian bermutu. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Pengumuman azan maghrib ini dibawakan khas oleh Yayasan Izi Prihatin. Suburkan amalan jariah dengan mendaftar pakej wakaf Al-Quran dan perigi buat umat Islam yang benar-benar memerlukan. Untuk maklumat lanjut, hubungi 018-971-7624 atau layari yayasaniziprihatin.org. Yayasan Izi Prihatin, kebajikan tanpa sempadan. Sekarang disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari ini 24 Zulqaedah 1442 Hijrah bersamaan 5 Julai 2021. Kangar Alustar 7.39 minit malam, Pulau Pinang 7.37, Ipoh 7.34, Kuala Lumpur Putrajaya Shah Alam 7.30,
Seremban 7.26, Bandar Melaka 7.25, Johor Bahru 7.17, Kuantan 7.23, Kuala Terengganu 7.26, Kota Baharu 7.31, Miri 6.40 minit petang, Kuching 6.53, Lahad Datu 6.24, Tawau 6.27, Kota Kinabalu 6.36 minit petang. Kasih ibu membawa ke syurga. Kasih ayah berkorban harta dan nyawa. Suburkan jalinan kasih kepada mereka dengan pakej wakaf Al-Quran dan perigi serendah RM150. Hubungi 018-971-7624 atau layari yayasaniziprihatin.org. Yayasan Izi Prihatin, kebajikan tanpa sempadan. Berita dalam negeri ini dibawakan khas oleh Siti Khadijah. Kita ada hadiah paling bermakna buatan Malaysia. Hadiahkan telekong yang selesa buat yang tersayang. Hadiahkan telekong Siti Khadijah. Layari sitikhadijah.com untuk info lanjut. Kita ada telekong Siti Khadijah. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Masina Alias dalam Berita IKIM. Vaksinasi COVID-19 boleh diberikan kepada individu yang akan melanjutkan pelajaran ke luar negara dan telah mencecah usia 18 tahun pada tahun ini 2021. Namun kebenaran ibu bapa dan penjaga diperlukan, kata Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan PICK Khairi Jamaluddin. Khairi sebelum ini berkata pelajar yang mendapat peluang melanjutkan pelajaran di luar negara boleh mendaftar untuk vaksinasi awal di aplikasi MySejahtera. Terdapat ciri baharu khas diperkenalkan di helpdesk aplikasi MySejahtera bagi memudahkan permohonan vaksinasi golongan tersebut, katanya pada sidang media perkembangan PICK di Putrajaya hari ini bersama Menteri Kesihatan Datuk Seri Adham Baba. Menurut Khairi, sejumlah 8,615 janji temu bagi permohonan awal untuk kategori pelajar yang ingin menyambung pelajaran ke luar negara diterima telah diberi. Dalam tempoh seminggu berturut-turut, jumlah kes baharu harian COVID-19 di negara ini melebihi angka 6,000 dengan 6,387 kes dilaporkan dalam tempoh 24 jam lepas. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menerusi perkongsian di laman Twitternya hari ini berkata, angka itu menunjukkan peningkatan sebanyak 342 kes berbanding 6,045 kes semalam. Perkembangan terbaharu itu menjadikan jumlah terkumpul kes COVID-19 di negara ini sebanyak 785,039. Dr. Nur Hisham berkata Selangor kekal merekodkan kes harian tertinggi dengan 2,610 kes, diikuti Kuala Lumpur 819, Negeri Sembilan 523, Sarawak 424, Johor 324, Pahang 312 dan Kedah 273. Sabah pula mencatatkan 263 kes, Perak 249, Melaka 206, Pulau Pinang 157, Kelantan 114, Labuan 71, Putrajaya 25, Terengganu 17 dan sifar kes di Perlis. Satu lagi negeri akan memasuki fasa kedua Pelan Pemulihan Negara PPN selepas berjaya memenuhi 3 nilai ambang yang ditetapkan. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Adham Baba, pengumuman negeri bertuah itu akan dibuat Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Hari ini 5 negeri memasuki fasa kedua PPN iaitu Perlis, Perak, Pahang, Kelantan dan Terengganu selepas mencatatkan liputan vaksin lengkap melebihi 10%. Negeri terbabit juga mencatatkan penyusutan para critical capacity katil unit rawatan rapi ICU bagi menyediakan rawatan kepada pesakit COVID-19 ke peringkat sederhana. Sebelum ini 4 negeri dilaporkan semakin hampir untuk mencapai nilai ambang peralihan ke fasa 2 PPN iaitu Johor, Kedah, Pulau Pinang dan Sabah. Polis akan memperketatkan tahap kawalan di semua lokaliti yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD susulan kejadian 3 lelaki meloloskan diri dari kawasan PKPD Projek Perumahan Rakyat PPR di Jalan Kampung Pasir di Kuala Lumpur. Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Yong Le Chu berkata pihaknya memandang serius perkara itu dan memberi jaminan kejadian sedemikian tidak akan berulang. Beliau berkata Polis Kuala Lumpur akan meningkatkan usaha sama dengan Angkatan